Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Nuruddin Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullahu subhanahu wa ta'ala qala tatimmatani ay hatani tatimmatani bermula dua ini ialah dua penyempurnaan. Sempurnaanlah dua tatimmah. Apa dua-dua tu? Al-ula ay at-tatimmatul ula. Bermula penyempurnaan yang pertama ialah qala al-Imam Nawawi An-Nawawi telah berkatalah oleh fa'il al-Imam An-Nawawi oleh Imam An-Nawawi, dia kata gini: wa idza awjabna adh-dhuhra aw al-maghriba bi idraki awwal al-waqti lam tajib al-'asru wal 'isha'u 'ala al-madhhabi. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa idza awjabna adh-dhuhra, jikalau mewajiblah oleh kami mazhab Syafi'i lah sebab dia mazhab Syafi'i. Jikalau apabila mewajibkan oleh kami maf'ulun bih adh-dhuhra akan zuhur. Adh-dhuhra maf'ulun bih ataf awil maghriba ataupun sembahyang maghrib. Macam mana wajib tu? Aujabna ta'alluq ba bi idraki awwalil waqti, dengan mendapatkan awal waktu. Maksudnya mendapatkan awal waktu maksudnya ialah kalau seseorang itu kedatangan darah haid selepas masuk waktu. Contohnya zuhur pukul 1, haid pukul 1 suku. Maghrib maghrib masuk pukul 7, dia mari haid 7 suku contoh. Maka dengan mendapatkan awal waktu tadi, maka lam tajibil asru ay salatul asri. Tidak wajiblah oleh sembahyang asar ataf wal isya'u ay wa salatul isya'i, dan sembahyang isya' alal madhhabi atas pandangan yang kuat dalam madhab. Al-madhab satu istilah dalam kitab fiqh madhab Syafi'i, bila sebut al-madhab itu pandangan yang kuat dalam madhab Syafi'i lah. Jadi pandangan yang kuat dalam madhab Syafi'i, kalau dia datang darah ataupun ni tak semestinya datang darah. Darah boleh jadi izalatul mani' ataupun zawalul mani', hilang mani'. Hilang apa? Hilang mani'. Makna kalau dia masuk waktu zuhur ataupun waktu maghrib, hilang haid. Maknanya asalnya haid, tiba-tiba tak ada haid. Maka adakah dia wajib sembahyang zuhur dan maghrib? Wajib. Tapi adakah wajib juga sembahyang asar gabung dengan maghrib? Wajibkah dia sembahyang
Kejap. Oh, hak ni maghrib. Kejap. Betul lah. Kejap Idza aujabna adh-dhuhra awil maghriba. Betul. Ni bab tarayanul mani'. Ni bab turuwul mani'. Ni masih dalam bab turuwul mani'. Jadi dikata mazhab kami apabila kami mewajibkan sembahyang zuhur dan maghrib. Bila tu? Bila mendapat masa pada awal waktu zuhur dan awal waktu maghrib. Contohnya zuhur masuk pukul 1 suku baru datang haid. Ataupun masuk maghrib pukul 7 suku baru datang haid. Makna ada 15 minit masing-masing boleh sembahyang tapi dia tak sembahyang. Maka nanti dia suci wajib qada sembahyang zuhur dan maghrib. Tapi persoalannya adakah wajib qada juga zuhur? Wajib juga qada asar? Yang mana asar tu berlaku haid padanya. Faham? Ataupun wajib ke tak dia sembahyang isyak? Yang mana dia mari haid pada maghrib 7 suku. Adakah wajib sembahyang isyak? Tak wajib. Walaupun kita bila izalatul mani' ataupun zawalul mani', hilang mani' ketika waktu asar, qada takbiratul ihram, maka kita wajib sembahyang asar dan zuhur kerana boleh jamak. Apabila akhir waktu isyak dapat qadar takbiratul ihram sekalipun, maka wajib sembahyang isyak dan qada maghrib atas alasan boleh dijamakkan. Tapi apabila dalam bab turuwul mani', datangnya haid pada awal waktu zuhur atau pada awal waktu maghrib, maka berlakulah haid tersebut sampailah keluar waktu asar sehinggalah maghrib, maka adakah diwajibkan sembahyang asar? Tak wajib. Adakah wajib sembahyang isyak bila datang haid pada waktu maghrib? Tak wajib. Kalau berterusan haid lah, tak wajib. Tak wajib. Atas pandangan kuat dalam mazhab. Tapi ada pandangan yang kata wajib. Wa aujabahuma, dan mewajibkan akan keduanya solat asar dan juga isyak, fa'il al-Bulkhi ataupun al-Balkhi, oleh al-Imam al-Balkhi. Siapa tu? Min kibari ashabis syafi'iyyati, sebahagian daripada ulama besar mazhab asy-Syafi'i. Ashab asy-Syafi'iyyah, bila ashab makna ashabul wujuh lah. Sebahagian besar daripada kalangan ulama ashabul wujuh mazhab Syafi'i. Tu dia sebut ashabis syafi'iyah. Apa ashabis syafi'iyah? Ashabil wujuhi, iaitu ashabil wujuh lah, peringkat yang berada di bawah mujtahid mutlak. Dia kata bila kata wajib tu, khair idza adraka min awwaliz zuhri 8 raka'atin, apabila mendapatlah oleh seseorang min awwaliz zuhri, daripada awal zuhur, ini awal waktu zuhur, min awwali jar majrur, al-zuhri mudhaf ilaih, mendapat maf'ulun bih 8 raka'atin, raka'atin mudhaf ilaih, dapat 8 rakaat. Yang ni dapat masa 8 rakaat. Contoh kita kata 8 rakaat ni dapat masa, kalau akhafu mungkin 12 minit boleh buat 8 rakaat dalam masa 12 minit. Maka kalau masuk waktu zuhur dapat 12 minit ataupun kita kata 15 minit, contoh 15 minit. Lepas 15 minit dia haid. Lepas 15 minit masuk waktu dia haid. Maka atas pandangan Imam Al-Bulkhi atau Al-Balkhi ni, wajib sembahyang zuhur dan juga asar. Wajib juga. Pandangan mu'tamad dan kuat dalam mazhab Syafi'iyah, tak wajib qada asar, tak wajib qada isyak. Hanya wajib qada zuhur dan maghrib saja. Okay. Wa min awwalil maghribi, ataf kepada min awwalil zuhri, ai idza adraka, wajib qada isyak bila mendapat oleh seseorang daripada awal maghrib, ai min awwali salatil maghrib, daripada awal sembahyang maghrib. Min awwali jar majrur wa huwa mudhaf, al maghribi mudhaf ilaih, mendapat 7 raka'atin, 7 rakaat. Kenapa dia dhabit 8 dengan 7 rakaat? Okey, 8 rakaat sebab zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, jadi 8 rakaat. 7 rakaat sebab maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Jadi kalau dapat qadar masa 7 rakaat, contoh kita kata 7 rakaat ni 14 minit. Masuk maghrib pukul 7. Dia suci waktu tu tapi tak sembahyang lagi. Sampailah 7 suku. Sampai 7 suku. Sampai 7 suku. Sampai 7 suku 15 minit maksudnya. 15 minit. Bila 15 minit cukup dak 7 rakaat? Okey, kalau buat akhafu mungkin cukup, contoh. Maka dia wajib juga qada isyak sat lagi bila suci dengan maghrib tu. Ini atas pandangan Balkhi ni, yang bukan mu'tamad. Okey.
hakadha al-madhkuri, begitulah yang tersebut, naqalahu al-ashab, yang telah menukillah akan hadha tu, al-madhkur tu, oleh fa'il al-ashabu, oleh ashab asy-Syafi'iyah, yang mana dikata al-Imam Al-Bulkhi berpendapat sedemikian. Kemudian wattafaqu, dan bersepakatlah oleh ulama ashab, wattafaqu ta'alu ala taghliti Abi Yahya, atas menyalahkan, menggalapkan, mensalahkan Abi Yahya Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala. Mereka sepakat kata pendapat Imam Balkhi ni salah. Jadi itulah perbahasan ilmiah. Salah tak salah ni kritikan ilmiah. Dia panggil an-naqdul ilmiyah. Naqdul ilmi. Kritikan ilmiah pasti berlaku. Dengan syarat apa? Itu Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah subhanahu wa ta'ala sebut. Dengan syarat dia tu membenarkan kenyataan orang alim itu, dengan syarat dia tahu dan tidak mengaibkan orang alim tersebut, maka boleh tegur. Tapi kalau ada niat untuk mengaibkan ataupun dia tak tahu kebenarannya, tegur juga, tak layak untuk ditegur. Dan untuk mengaibkan dia tu lagi haram hukum dia. Qala, dia kata, wattafaqu ala taghliti Abi Yahya Al-Balkhi fi hadha al-bahthi, pada perbahasan ini. Ulama ashab pula sepakat kata Imam Balkhi ni salah dalam bab ni. Lianna waqta az-zuhri, kerana bahawasanya waktu zuhur, waqta isim lianna, az-zuhri mudhafun ilaih, khabar lianna la yasluhu, waktu zuhur tu tak boleh ia waktu zuhur lil asli, tidak boleh untuk masuk atau asar sekali. Waktu zuhur, kalau Imam Balkhi kata seseorang itu marihik lepas masuk waktu zuhur, contoh zuhur masuk pukul 1, waktu suci lah, satu suku mari darah haid. Kalau Imam Balkhi kata wajib nanti dia qada zuhur dan qada asar, kalau dia tak buat tu, maka ulama sepakat kata salah. Sebab apa? Sebab waktu zuhur bila berada pada waktu zuhur, tak boleh sembahyang asar. Berbeza dengan masuk waktu asar, boleh sembahyang zuhur. Faham? Tengok dia punya illah dia. Kenapa hujah dia begitu? Kerana sembahyang zuhur, bila masuk waktu zuhur, tak boleh lagi sembahyang asar, melainkan selepas masuk waktu asar. Berbeza kalau masuk dah waktu asar, boleh tak sembahyang zuhur? Boleh, kerana zuhur sudah lalu. Sama ada secara qadaan ataupun adaan, tetapi pada waktu darurah ataupun waktu uzur. Begitu juga masuk waktu maghrib. Boleh ke tak bila waktu maghrib itu kita nak qada, kita nak sembahyang isyak? Tak boleh. Tak boleh nak sembahyang isyak pada keadaan normal, pada keadaan normal. Ni kalau keadaan uzur pula lagi, tu jamak takdim tu lain lah. Ni keadaan biasa. Boleh ke tak? Boleh. Apa tak boleh? Waktu maghrib tak boleh untuk buat isyak pada selain daripada waktu uzur, yakni waktu kita musafir. Tapi bila masuk waktu isyak, boleh tak buat waktu maghrib? Boleh. Sebab sudah lalu masuk waktu maghrib. Maka pada waktu darurah boleh untuk buat sembahyang maghrib ketika sembahyang isyak. Iaitu ketika seorang itu suci daripada haid, dapat pada takbiratul ihram, pada akhir waktu isyak, wajib sembahyang isyak, wajib sembahyang maghrib. Kalau tak sempat pada waktu, wajib qada. Gitu. Illa dengan makna yasluhu, boleh masuk waktu asar tu idza sulliyatiz zuhru. Dia panggil idza sulliyat az-zuhru ay salatu zuhri. Gitu. Jikalau disembahyangkan akan sembahyang zuhur, naik fa'il itu jam'an, secara jamak. Jamak apa? Jamak takdim lah. Baru boleh yasluhu lil asri fi zuhri. Boleh untuk sembahyang asar pada waktu zuhur. Seperti mana boleh masuk sembahyang waktu maghrib di waktu isyak. Sembahyang isyak pada waktu maghrib. Itu disebut dalam kitab Al-Majmu' jilid yang ketiga muka surat 72, kata Syekh Nuruddin. Itu tatimah yang pertama. Al-thaniyatu ay at-tatimmatu thaniyatu, bermula kesempurnaan yang kedua. Penyempurnaan yang kedua ialah zakara fil majmu'i, telah menyebutlah oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Menyebut apa? Maf'ulun bih. Anna madhhabana, bahwasanya madhhab kita, madhhaba isim annana mudhaf ilaih ataf, wa madhhaba jumhuril ulama'i, dan madhhab jumhur ulama. Jumhuri mudhaf ilaih ila ulama'i mudhaf ilaih. Madhhab jumhur ulama dan madhhab kita. Mana madhhab kita Syafi'iyah. Madhhab jumhur ulama mana selain daripada madhhab Syafi'i,
minas salafi jar majrur wal khalafi ataf. Daripada salaf dan khalaf, annahu bahwasanya sya'an laisa 'alal haidhi, tidak adalah ke atas perempuan yang haid itu wudu'un isim laisa muakhar. Ala al haidhi jar majrur ta'alluq satu mahzuf khabar laisa muqaddam. Tidak ada, yakni tidak ada sebarang kewajipan ke atas perempuan haid untuk berwudu', wala tasbihun ataf kepada laisa, ai wala 'alal haidhi tasbihun. Tidak ada sesuatu ke atas perempuan haid itu tasbih. Wala dhikrun, dan tidak juga zikir fi awqatis salawati, pada waktu-waktu semayang. Fi awqati jar majrur wa huwa mudhaf, as-salawati mudhaf ilaih. Wala fi ghairiha, ay wala wudu, wala tasbih, wala dhikrun fi ghairiha, ghairi awqatis salat. Ataupun pada selain daripada waktu-waktu semayang, tidak ada ketentuan ke atas perempuan haid perlu bertasbih sekian-sekian, perlu berzikir sekian-sekian, perlu berwudu sekian-sekian pada waktu selain daripada waktu semayang. Kononnya nak ganti daripada semayang yang tak boleh semayang tu lah. Tak ada. Wa mimman qala bihadha, dan sebahagian daripada orang yang telah berkata la ia man bihadha ay bihadzal qawli, dengan pandangan ini ialah mubtada muakhar. Al-Auza'i, oleh Imam Al-Auza'i ataf. Wa Malikun, dan Imam Malik ataf. Wa Thawri, dan Imam Al-Thawri ataf. Wa Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah ataf. Wa ashabuhu wa ashabu Abi Hanifah, dan ashab Abi Hanifah, ashabul wujuh bagi madhab Hanafi. Wa Abu Thawrin, dan Abu Thur. Hakahu anhum Ibnu Jaririn, telah menukilkan, telah menghikayatkan, telah menceritakan akan dia akan hadzal qaul anhum, daripada mereka itu Auza'i, Malik apa semua tu fa'il oleh Ibnu Jaririn, oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir nukil. Ibnu fa'il, Jaririn mudhaf ilaih. Ibnu Jarir nukilkan Auza'i, Malik, Thawri, Abu Hanifah, Abu Thur tu kata begini. Mana tak wajib tasbih, tak wajib zikir, wuduk tertentu pada waktu sembahyang atau selain waktu sembahyang ketika perempuan itu haid. Qala wa 'anil Hasan al-Basri, dan daripada Hasan al-Basri, qala telah berkata ia Hasan Basri. Hasan al-Basri tabi'i dan ia mujtahid mutlak. Tapi terkubur mazhab dia lah. Sebab tidak ada pengikut ataupun tidak ada anak murid yang menyambung sanad mazhab dia. Dia kata qala tathuru wa tusabbihu. Bersucilah ia perempuan itu, wa tusabbihu, dan bertasbihlah ia perempuan itu. Hasan Basri kata waktu haid tak boleh semayang, maka ganti dengan bersuci, makna berwuduk dan juga bertasbih. Kita dah bahas dah perempuan yang berwuduk dengan niat wuduk lah. Memang berwuduk pun. Berwuduk, perempuan yang haid hukumnya haram dalam mazhab kita. Dalam mazhab Hanafi kata apa? Tidak sah wuduk, tapi disunatkan wuduk untuk ganti pada waktu-waktu semayang hari itu. Maka tak heranlah kita kata Hasan Basri mengatakan boleh dia itu berwuduk dan bertasbih ketika ganti waktu semayang. Wa an Abi Ja'farin, ni melampaui mazhab ni. Wa an Abi Ja'farin, dan daripada Abi Ja'far qala telah berkata ia Abu Ja'far lana bagi kita, dia kata marra nisa'ul haidhi ay yatawadda'na fi waqti salati. Telah lalulah ia oleh perempuan-perempuan, wanita-wanita haid. Ayyatawadda'na, bahawa mereka berwudu fi waqti salati, pada waktu semayang. Wa yajlisna, dan duduk oleh mereka itu perempuan-perempuan haid. Wa yadhkurna Allah, dan menyebut, berzikir oleh mereka itu perempuan akan Allah Azza wa Jalla. Wa yusabbihna, dan juga bertasbih oleh mereka itu. Makna ganti, seolah-olah ganti pada semayang. Itu kata Abi Ja'far. Tapi mazhab kita tak boleh, haram hukum dia wudu. Dan tak ada kewajipan untuk bertasbih dan berzikir pada waktu-waktu semayang atau selain waktu semayang sebagai ganti kepada semayang. Tak ada. Wa hadha alladhi qalahu mahmulun 'ala al-istihbabi 'indahuma. Dan bermula ini, ay wa hadzal qaulah alladhi qalahu, yang telah berkatalah oleh keduanya, kedua Al-Hasan Al-Basri dan Abi Ja'far tu, dia akan alladhi mahmulun khabar hadha, ditanggungkan ala istihbabi indahuma, atas sunat menurut mereka berdua, bukan wajib, sunat, bukan wajib. Fa amma tasbihu, maka adapun bermula tasbih, jawab khabar, fala ba'sa bihi ay bit tasbih, ay fala ba'sa sabitun bihi ay bit tasbih, maka tidak ada masalah yang sabit bagi tasbih, tak ada masalah, boleh tasbih, subhanallah subhanallah subhanallah, zikir, tidak ada masalah bagi orang haid. Wa in kana la asla lahu ala hadzal wajhil makhsus, meskipun ghayah dia, meskipun adalah ia
kana la asla lahu ala hadha. Kana jika adalah meskipun adalah ia tasbih itu khabar, jumlah tu khabar kana. La asla isim la linafil jinsi lahu jar majrur ta'alluq suatu mahzuf khabar la linafil jinsi takdiruhu sabitun. Tidak ada asal sama sekali sabit baginya bagi tasbih ala hadzal wajhil makhsusi, atas wajah yang dikhususkan ini. Hadza jar majrur, al wajhi badal, al makhsusi sifat. Bukannya ada wajah yang khusus. Tidak dikhususkan tasbih ini hanya untuk perempuan haid ketika ganti bersemayam, tak ada. Walaupun tak ada asal tapi tak ada masalah nak tasbih, dia kata. Wa ammal wudu'u, maka adapun bermula wudu itu khabar, fala yasihu, maka tidak sah ia wudu. Wa bil mustatir huwa fa'il, kembali kepada al wudu. Indana, di sisi kita mazhab Syafi'i, wa indal jumhuri, dan menurut jumhur ulama kecuali mazhab Hanafi, dia kata tidak sah tetapi tidak haram. Bahkan dianjurkan untuk berwudu ganti daripada sembahyang. Bal ta'thamu bihi ay bil wudu, bahkan bal intiqali, bahkan berdosa ia perempuan bihi dengan dia ay bil wudu, dengan wudu tadi bila berdosa tu qaid in qasadat bihi ay bil wudu al ibadata, jikalau mengqasadlah ia perempuan dengan wudu itu maf'ul bih al ibadata, akan ibadat, baru hukum dia haram. Kama sabaqa, seperti mana yang telah lalu ia barang. Habis, selesai. Wallahu a'lam, bermula Allah Ta'ala itulah yang maha mengetahui. Wallahu a'lam.